Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smartphone yang ada dekat tangan saya sekarang iaitu Xiaomi Redmi Note 11 ni dikatakan king untuk smartphone bajet tahun 2022. Dan yes, kalau kita tengok dia punya spesifikasi on paper atas kertas tu, kita pun akan fikir benda sama lah. Dalam kotak ni ada satu smartphone yang dikuasakan oleh Snapdragon 680, kemudian dia punya RAM 16GB, dia punya skrin 6.43 inci AMOLED Full HD Plus 90Hz dan dia punya bateri 5000 mAh. Besar kot. Tapi yang lagi penting, harga dia hanya RM799 Malaysia. Cuma lepas saya test dia, saya tak boleh acknowledge dia sebagai king untuk tahun 2022 bagi kategori bajet disebabkan ada setengah perkara dia kurang. Dia belum layak lah. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Basically dalam video ni saya akan mulakan dengan dia punya physical, kemudian saya akan kongsikan dengan anda dia punya gambar-gambar yang saya ambil menggunakan kamera dia. Lepas tu saya akan kongsikan dengan anda performance gaming dia macam mana. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, first kali saya nak kongsikan dengan anda tentang dia punya design, dia punya exterior dan juga physical. Untuk Redmi Note 11 ni, anda boleh pilih. Anda nak beli warna putih, warna hitam ataupun warna biru yang saya sedang pegang sekarang. Bahagian belakang dia ni tak plain, tak kosong. Dia ada dia punya own corak. Cuma saya tak mampu nak describe benda ni kepada anda. Anda kena tengok dia depan-depan. Lepas tu dia punya surface bukan glossy licin tapi dia matte dan juga kesat. Kalau kita buat macam ni, memang akan keluarkan bunyi lah. Cuma disebabkan dia punya surface tu kesat lah, maka bila kita pegang benda alah ni, kita rasa selesa, dia fix dekat tangan kita. To be honest dengan anda, masa mula-mula saya keluarkan Redmi Note 11 dari kotak dia, saya terus teringat kepada design iPhone 13. Cuma, kalau kita perhatikan betul-betul di kawasan sisi dia, di bahagian sisi Redmi Note 11 ni, finishing yang Xiaomi buat dekat Redmi Note 11 lagi bagus, lagi cantik kalau nak dibandingkan dengan iPhone 13. Dia punya bahagian tepi tu melengkung, jadi design dia ergonomik, sedap untuk kita pegang. Lagi-lagi, bila orang yang saiz tapak tangan saya pegang smartphone ni, ibu jari kita akan betul-betul landing di atas dia punya power button, aka fingerprint scanner. Dia punya fingerprint scanner ni bagi saya responsif. Bila saya letak sahaja, pump, dia terus buka. Okey, sekali lagi saya demo kepada anda. Pump, terus buka. Memang best gila. Lepas tu kan, kalau kita tengok, kita bincang dari segi dia punya button-button, interface, dia punya lubang-lubang yang ada dekat Redmi Note 11 ni. Belah kanan kita ada power button yang saya tunjuk kepada anda tadi. Kemudian kita ada volume rocker. Di bahagian atas pula kita ada satu speaker dan juga satu audio jack. Dan di belah kiri kita ada satu SIM card tray. Dan di bahagian bawah kita ada port USB-C dan juga speaker. So speaker untuk Redmi Note 11 ni jenis stereo. Kalau dia punya kualiti tu, kalau nak guna untuk layan lagu, untuk layan movie, Netflix, even untuk main game, terbaik. Kita tak rasa dia flat macam tin kosong. Dia punya speaker tu memang harmoni, ada bass, ada treble. Cuma anda tak boleh lah nak expect dia punya kualiti speaker tu sama dengan iPhone 13. So far dalam banyak-banyak smartphone speaker yang saya pernah test, iPhone 13 punya speaker memang cenggini padu gila kot. Okey, kalau kita tengok dari segi skrin pula, Redmi Note 11 ni saiz skrin dia ialah 6.43 inci, resolution dia Full HD Plus. Lepas tu dia datang dengan refresh rate 90Hz. Okey, kita pergi dekat setting, kita pergi dekat refresh rate, kita boleh pilih sama ada kita nak guna 90Hz yang smooth ataupun kita nak guna yang biasa 60Hz ni. Untuk tahun 2022 mestilah kita guna 90Hz. Cuma kenapa dia bagi option untuk kita pilih 60Hz ni adalah untuk tambahkan lagi jangka hayat bateri dia. Bateri untuk Redmi Note 11 ni ialah 5000
5000 mAh, sangat laju, dan yang best, dia datang dengan fast charging. Saya try charge smartphone ni dari 0 hingga 100%, dia ambil masa hanya 50 minit. Mungkin bagi anda 50 minit tu adalah satu jangka masa yang panjang, tapi anda kena ingat dia punya battery capacity ialah 5000 mAh. Balik pada cerita dia punya screen ni, yang best lagi dekat dia punya screen bukan sahaja refresh rate tinggi, dia bukan sahaja pakai AMOLED screen yang kualiti warna tu cantik, tapi dia punya nits ialah 1000 nits. Mungkin ramai orang fikir nits ni adalah untuk guna bawah cahaya matahari, dia terang so kita boleh nampak apa yang ada dekat skrin ni, which is betul. Tapi kalau kita fikir secara praktikal, secara logik, mana ada orang guna smartphone bawah matahari lama-lama kan? So adakah nits tu tak berguna? 1000 nits tu adakah gimmick untuk tarik orang beli? Jawapannya tak. Untuk nits ni memang betul, untuk paling senang untuk kita jual nits tinggi ni adalah dengan ayat boleh guna bawah cahaya matahari. Tapi sebenarnya nits yang tinggi akan hasilkan contrast ratio yang tinggi, secara automatik makin banyak warna yang mampu ditunjukkan, mampu ditonjolkan oleh Redmi Note 11 ni. That's why dari segi kualiti display, grafik dia memang cantik gila lah. Okay, untuk kamera pula, ini dia beberapa gambar yang saya snap guna Redmi Note 11. Dia punya main kamera ialah 50 megapiksel, lepas tu dia ada ultra wide 8 megapiksel, dia ada makro 2 megapiksel dan depth kamera 2 megapiksel. Kualiti kamera dia bagi saya cantik. Kalau anda tengok gambar normal, lepas tu anda tengok juga gambar makro, warna yang dia mampu keluarkan tu nampak natural. Tapi untuk gambar ultra wide, dia punya warna tu ke arah kebiruan dan sedikit pudar. Alright, anda dah tengok tadi kan kualiti gambar yang saya tangkap memang cantik gila. Last kali saya nak cerita tentang performance Redmi Note 11 ni, yang mana smartphone ni dia guna Snapdragon 680. Snapdragon 680 ni dia adalah LTE 4G processor dengan AI. Performance dia bagi saya sangat bagus untuk smartphone entry level ataupun mid level gitulah. Kalau kita guna smartphone ni untuk scroll media sosial, lepas tu kita nak guna untuk surf internet, memang laju, smooth, tak ada masalah. Langsung geng-geng TikTok geng-geng TikTok jangan risau lah. Dan saya test smartphone ni dengan beberapa game yang popular di kalangan rakyat Malaysia macam Mobile Legend. Setting grafik Mobile Legend ni tak ada masalah untuk kita set ke ultra. Lepas tu time main game pun tak ada apa kita kata lagging, tak ada, smooth gila. Lepas tu second game saya test dengan PUBG Mobile, which is default graphic card dia ialah smooth dengan refresh rate tu kita boleh set ke high. HD tak leh, HDR pun tak leh. Game terakhir saya test dengan Genshin Impact, yang mana game terakhir ni lah yang buat saya rasa Redmi Note 11 ni tak layak dipanggil sebagai king untuk smartphone bajet tahun 2022. Untuk Mobile Legend dan juga PUBG Mobile, tu dah okey sangat-sangat. Tapi untuk Genshin Impact ni, default setting yang dia letak kepada kita ialah low graphic setting. Tapi kalau saya main dengan low graphic setting, kita akan nampak ada lagging. Saya rendahkan ke lowest graphic setting, still ada lagging. Saya letak klip gameplay dia pada akhir video nanti untuk anda nilai sendiri performance dia macam mana. Overall, pada price tag 799, kita tak boleh nafikan yang Xiaomi keluarkan sebuah smartphone yang boleh juga dianggap sebagai killer product. Bayangkan dengan 799 tu anda akan dapat sebuah smartphone yang bersaiz besar 6.43 inci, AMOLED screen, refresh rate 90Hz, Snapdragon 680, lepas tu bateri dia 5000 mAh. Dia punya touch sampling 180Hz, so anda tak perlu bimbang dari segi sensitivity tu. Kalau anda guna untuk surfing media sosial, anda guna untuk ambil gambar, anda guna untuk main game macam Mobile Legend, lepas tu PUBG Mobile dan juga Free Fire, insyaAllah tak ada masalah untuk anda guna Redmi Note 11 ni. Tapi kalau anda main game yang grafik demanding macam contoh Genshin Impact atau
ataupun anda nak guna dia untuk record video, saya memang tak recommend anda untuk beli Xiaomi Redmi Note 11 ni. Itu sahaja dari saya. Actually, video ni disponsor oleh FlyDigi. Mereka bagi kepada saya dia punya finger cloth yang terbaru P1. Finger sleeve ni dia sangat-sangat responsif. Memang best untuk professional mobile gamer nak guna. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi. You didn't hurt yourself once you're ready. Keep a firm grasp on the wind.